Kau boleh rampas semua tanah bapa aku. Tapi kau jangan lupa tau. Darah semua mengalir dalam diri aku ni. Sebenarnya jangan tak tahu tanah Suman juga. Itu tanah aku. Anak engkau cacat, Suman. Tengok ni apa bercakap? Ini basikal aku yang kau peduli buat apa? Ni semua lagi. Sudah gila. Sudah gila. Saya ada satu rahsia. Siapa nak dengar angkat tangan? Ini saya lah Tuan Asudin. Fakir. Benda tu Aku Pan. Kenapa pula Jibam nak bunuh bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah binti Muhammad Yusof. Nombor metrik saya ialah D21113475. Untuk sinopsis Jibam The Movie ini ialah Jibam merupakan tajuk sebuah novel yang ditulis oleh Ibrahim Anun yang terkenal dengan nama penanya iaitu Ujang dan diterbitkan oleh Creative Enterprise sekitar tahun 1992. Pada tahun 2017, kisah yang bertajuk Jibam ini telah dikeluarkan menjadi sebuah filem. Kisah ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang istimewa iaitu Jibam atau nama asalnya ialah Ashraf yang sedikit lembab akal fikirannya. Namun, Jibam mempunyai keistimewaan yang tersembunyi. Jibam mewarisi kepandaian bapanya iaitu Suman untuk mengubati penyakit. Suman mati terbunuh dalam hutan dan kematiannya sungguh misteri. Kisah ini juga mengetengahkan watak seperti Tok Ngah Sudin yang pasti menimbulkan kebencian dan kemarahan setiap penonton kepada watak ini kerana sikapnya yang mengkhianati persahabatan dan permusuhannya dengan Jibam sehingga sanggup untuk menamatkan riwayat anak kecil ini. Selalu benar Tok Ngah Sudin mempedajalnya. Bukan watak Tok Ngah Sudin saja yang membencikan, malah watak Fakir juga amat memberikan kesan. Fakir merupakan abang sulung Jibam, namun sekadar abang pada nama. Jibam juga dibenci Usin Singai. Watak seperti Kadir, abang kedua Jibam, dan Piah, ibu Jibam, menghidupkan lagi jalan cerita. Kadirlah yang banyak membela Jibam walau caranya agak kasar. Watak yang terlibat iaitu yang pertama, Piah, ibu tunggal kepada 3 orang anak iaitu Fakir, Kadir dan Jibam. Yang kedua, Fakir, anak sulung Piah yang tidak menghiraukan kesusahan keluarganya. Yang ketiga, Kadir, anak kedua Piah yang selalu membela Jibam walau caranya kasar. Yang keempat, Suman, suami kepada Piah yang mati dibunuh oleh Tok Ngah Sudin, kawan baiknya sendiri. Yang kelima, Tok Ngah Sudin, kawan baik kepada Suman kerana tanah hartanya dia sanggup membunuh Suman. Yang keenam, Wok, salah seorang penduduk kampung yang baik hati menolong Jibam dan mempertahankan tanah milik arwah Suman daripada terus dicaci oleh Usin Sengai. Yang ketujuh, Usin Sengai, salah seorang penduduk kampung yang jahat yang ingin memukul Jibam dan mencaci arwah Suman tentang tanah kampung itu. Yang ke-8, Zamiah, anak perempuan kepada Tok Ngah Sudin. Aku bukan mengumpat. Noh, tempat kampung asal dia, Noh. Ha? Ni, semua orang kampung tahu yang dia belang itu. Hussein, jangan cakap macam tu, tak baik. Suman tu banyak jasa dia pada kita. Dia yang teroka kampung ni. Aku pun berusaha sendiri.
membatin tulang. Bukan duk percuma. Jangan celupa sangat mulut tu. Cakap jangan ikut sedap mulut aja. Belajarlah kenang budi sikit. Kalau tak kerana Suman, kampung Belulang ni tak wujud. Sekarang tengoklah, kita dah ada harta. Dah senang sikit. Paling kurang pun boleh cucuk tanam pakai. Sudahlah tu, Cuk. Perkara kecil je. Perkara kecil, baik cakap. Tak boleh biar. Tak apa, biar aku nasihat sikit. Orang yang tak tahu malu. Ingat tak? Kat kampung lama kita dulu, siapa yang mengumpat keji Suman? Siapa yang menabur fitnah merata? Yang bawa cerita bukan-bukan cerita karut yang mengatakan Suman tu mengumpat pakai hantu raya. Siapa? Siapa yang fitnah? Sampaikan orang tua tu merajuk, lari masuk dalam hutan, bawa anak bini, menyisihkan diri dalam hutan ni lah. Hutan ni yang sekarang jadi kampung kita ni. Siapa? Kalau semua masih ingat siapa? Ada 2 Husin. Pelik. Dua-dua Husin. Satu Husin Tat. Satu lagi ni. Ni dia. Husin Singai. Kau lah Husin. Yang pengaruh orang kampung ni. Supaya pulaukan Suman. Tapi sekarang kau tengok, kau ada di mana sekarang ni? Kau duduk di mana sekarang? Atas tanah siapa? Tanah yang diusahakan oleh Suman asalnya. Engkau menumpang atas tanah Suman. Aku hidup bukan teripati dia. Aku usaha sendiri. Dirikan rumah tu sendiri. Usaha sendiri, ya. Usaha sendiri. Tapi minta izin kat siapa? Dia minta izin. Aku tak minta izin dengan sesiapa. Tanah tu tanah Pengasudin. Dia bagi luar. Aku bayar sewa. Aku bayar sewa. Hei. Itu sebablah aku cakap, engkau ni tak tahu malu, tak kaji sejarah. Ambil hak orang tanpa usaha periksa. Tapi itu tanah Pengasudin. Kenapa aku mesti minta izin dengan Suman? Sebab Tok Ngasudin tu menumpang atas tanah Suman. Kebun yang Tok Ngasudin usahakan tu atas tanah Suman. Dan tanah yang kau duduk sekarang tu, yang kau cakap kau sewakan tu, sebenarnya jangan tak tahu tanah Suman juga. Kalau kata semua kampung ni tanah Suman. Memang semua kat kampung ni tanah dia, milik dia. Sebab dia yang teroka dulu. Kalau dia masih hidup sekarang, dia... Pilihan untuk watak membuat keputusan ada 3. Watak Tok Ngasudin. Yang pertama, watak memilih untuk membunuh kawan baiknya demi harta. Yang kedua, watak memilih terus menolong orang yang memerlukan bantuannya. Yang ketiga, watak memilih untuk memukul Jibam kerana selalu merosakkan harta bendanya. Nilai yang diutamakan dan nilai yang diabaikan oleh watak apabila membuat keputusan tersebut. Nilai yang diutamakan ialah nilai tolong-menolong. Seperti contoh, Tok Ngasudin segera ke rumah Wak apabila Wak memerlukan bantuan kerana anak perempuannya disengat oleh lebah. Nilai yang diabaikan pula ialah nilai kemanusiaan. Seperti contoh, Tok Ngasudin memilih menggunakan kekerasan ke atas Jibam yang kurang upaya kerana telah merosakkan harta bendanya. Sebab-sebab watak membuat keputusan itu ialah kerana kawan baiknya iaitu Suman itu mempunyai tanah yang luas dan banyak. Selain itu juga, ianya demi kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, dia juga mengetahui Jibam mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit seperti ayahnya iaitu Suman. Dan seterusnya, merasa dendam ke atas perbuatan Jibam yang selalu merosakkan harta bendanya.
tersebut dengan teori yang dipelajari sama ada daripada sudut konsep, tujuan, kesan ataupun akibat. Teori kepribadian mulia yang pertama ialah watak menjadi seorang yang kurang siuman kerana selalu dibayangi oleh jibam yang ingin membunuhnya. Yang kedua, watak seorang yang baik hati dan segera memberikan bantuan apabila memerlukan. Yang ketiga, watak seorang yang kejam kerana memukul jibam dengan kuat apabila jibam merosakkan harta bendanya. Yang terakhir ialah watak ingin membalas dendam dan berniat untuk membunuh jibam. Pendapat Zama ada watak membuat keputusan yang betul ataupun tidak dan berikan sebab. Pendapat saya ada watak membuat keputusan yang betul adalah tidak sama sekali. Kerana membunuh adalah sesuatu jenayah yang besar. Selain itu juga, mengambil hak anak orang yatim adalah berdosa dalam sisi Islam. Selain itu, melakukan keganasan ke atas orang upaya. Akhir sekali, tidak menghormati sesama kaum sendiri.